Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini, kami dari kumpulan 7 akan mengupas tentang konsep al-wakalah dan pelaksanaannya dalam syarikat takaful. Tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mengupas tentang tajuk konsep al-wakalah dan pelaksanaannya dalam syarikat takaful. Kita pergi kepada pengertian wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah membawa kepada dua makna, iaitu yang pertamanya penjagaan, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 173 yang bermaksud, cukuplah Allah sahajalah yang menolong kami dan dialah sebaik-baik pengurus segala urusan kami. Makna yang kedua ialah pasrah atau tawakal. Sebagaimana dalam firman Allah juga dalam surah Al-Anfal ayat 61 yang bermaksud, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menerangkan bahawa segala urusanmu itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari dua definisi ini dapat kita simpulkan bahawa wakalah merupakan satu transaksi atau penyerahan di mana seseorang itu menunjuk atau memilih orang lain untuk digantikan dalam mengerjakan atau melakukan pekerjaan atau sesuatu perkara. Seterusnya, dalil kesahihan mengikut syarak telah dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 19, maksudnya, utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Ayat ini menunjukkan kebolehan salah seorang anggota kumpulan ini adalah sebagai mewakili ke semua anggota kumpulan atau mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Seterusnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mewakilkan Rasulullah SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan baginda memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibahagikan kepada sahabat baginda. Bagi hikmah pensyariatan wakalah, ini melibatkan kehidupan yang mana ada di kalangan manusia ini mempunyai kebolehan dan mampu menguruskan semua urusannya. Walau bagaimanapun, ada juga di kalangan manusia ini yang tidak mampu dan mungkin terlalu banyak tugas yang hendak dilakukan dan mereka memerlukan bantuan orang lain. Bagi hukum wakalah, pada dasarnya adalah harus, tapi ia boleh jadi sunat, makruh, haram dan wajib. Ia menjadi sunat apabila kita membantu orang lain, dan ia menjadi makruh apabila kita membantu dengan perkara yang makruh, dan ia boleh menjadi haram apabila kita melakukan itu tidak mengikut syarak, dan dia boleh jadi wajib jika perkara yang diwakilkan itu perlu bagi mengelakkan kesusahan kepada pewakil. Seterusnya, kita pergi kepada rukun. Rukun terbagi kepada 4. Yang pertama, al-muwakil, iaitu orang yang mewakilkan. Pewakil ini disyaratkan mestilah pemilik harta dan menguasainya secara langsung setiap perkara yang diwakilkan. Rukun yang kedua, al-wakil, iaitu orang yang mewakili. Al-wakil ini yang akan menjalankan dan melaksanakan sesuatu urusan bagi pihak orang lain dengan kebenaran pihak pewakil. Rukun yang ketiga, lafaz akad kontrak. Pewakil hendaklah melafazkan akad ijab dan kabul yang menunjukkan dia bersetuju dengan pelantikan itu sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Dan terakhir, rukun yang keempat, al-muwakil fih, iaitu perkara yang diwakilkan. Perkara yang diwakilkan ini mestilah disahkan oleh pewakil ketika pelantikan. Selain itu, barang atau perkara yang diwakilkan itu mestilah diketahui walaupun dari beberapa aspek sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya, antara sebab terhentinya akad wakalah, yang pertama, pembatalan kontrak. Yang kedua, salah satu pihak hilang kelayakan. Yang ketiga, hilang status pemilikan. Yang keempat, perkara yang diwakilkan telah selesai dilaksanakan. Yang pertama, pembatalan kontrak. Kontrak wakalah adalah kontrak yang boleh diteruskan atau dibatalkan oleh kedua-dua belah pihak pada bila-bila masa yang dikehendaki. Hal ini boleh berlaku apabila pewakil merasa wakil perlu dipecat atas sebab yang tertentu, dan wakil juga berhak untuk menarik diri daripada mengurus harta pewakil atas sebab dia tidak berkesempatan untuk menguruskan harta ataupun urusan yang diwakilkan kepadanya. Sebagai contoh, pewakil mengatakan, saya batalkan pelantikan anda sebagai wakil, dan wakil mengatakan, saya serahkan semula pelantikan ini. Dalam keadaan ini, pembatalan kontrak berlaku serta-merta. Yang kedua, salah satu pihak hilang kelayakan. Mengikut syarat kelayakan wakalah, wakil dan pewakil perlu mengikut syarat yang tertentu. Jika syarat tidak dipenuhi, maka kontrak tidak sah dan batal. Sebagai contoh, salah satu pihak mengalami gila, bodoh ataupun muflis, ataupun berlakunya kematian. Walaupun berita kematian tidak sampai kepada pihak satu lagi, namun kontrak disahkan tamat serta-merta. Yang ketiga, hilang status pemilikan atau hak dari pemberi kuasa. Hal ini berlaku apabila perkara yang diwakilkan terlucut daripada hak milik ataupun jagaan pewakil. Sebagai contoh, pewakil mewakilkan seseorang untuk menjual harta seorang kanak-kanak yang berada di bawah jagaannya. Namun, apabila usia kanak-kanak itu meningkat matang dan segala larangan untuk menguruskan hartanya terbatal,
Dengan itu, kuasa pewakil berakhir dan kebenaran untuk mengurus harta kanak-kanak itu tamat. Yang keempat, terhenti akad wakalah apabila perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan. Apabila wakil selesai menguruskan urusan yang diwakilkan kepadanya, maka kontrak tersebut telah dikira tamat. Seperti contoh, pewakil menyerahkan rumah untuk wakil menjualnya, lalu wakil berjaya menjualnya. Begitu juga apabila wakil dilantik untuk membeli sesuatu barang dan kemudian dia berjaya membelinya. Dalam hal ini, akad wakalah telah terhenti kerana perkara yang diwakilkan sudah tidak lagi wujud dan tidak perlu lagi untuk diuruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Yana binti Jumadi, nombor matrik 066889. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi wakalah dalam takaful. Seperti yang diterangkan oleh Saudara Husna, wakalah bermaksud apabila kita mewakilkan suatu urusan kepada pihak lain dengan akad yang tertentu. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang hubung kait takaful dan juga wakalah. Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalah Islam yang berlandaskan hukum syariah. Ianya berperanan untuk memindahkan risiko yang melibatkan para peserta dan juga pengurus. Sebenarnya, sistem takaful telah wujud pada zaman permulaan Islam lagi yang diamalkan oleh orang Arab pada ketika itu dan lebih dikenali sebagai sistem akilah. Pada zaman Rasulullah SAW, sistem akilah itu masih digunakan dan dijadikan asas kepada konsep amalan takaful yang wujud pada hari ini. Seperti contoh, di Malaysia, pengurusan risiko yang dilakukan oleh sistem takaful bebas daripada sebarang unsur gharar, kesamaran, perjudian dan juga riba. Sistem takaful berlandaskan 3 prinsip utama, iaitu saling bertanggungjawab, saling bekerjasama dan saling melindungi dari sebarang kesusahan dan kesukaran. Model perniagaan yang ditawarkan oleh takaful adalah berasaskan tabaruk dan juga wakalah. Model ini dibenarkan di sisi agama Islam dan tidak ada unsur penipuan. Kontrak wakalah berlaku antara peserta dan juga syarikat takaful, manakala kontrak tabaruk berlaku sesama peserta sahaja. Tabaruk di sini bermaksud derma ataupun hadiah ikhlas yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan seperti yang dituntut dalam Islam. Menurut Akta Takaful 1944, takaful merupakan skim berasaskan persaudaraan, kesatuan dan saling bantu-membantu yang menyediakan bantuan kewangan dan pertolongan atas dasar kerjasama kepada para peserta skim. Seterusnya, pelaksanaan al-wakalah dalam takaful mestilah menepati prinsip-prinsip yang berikut. Yang pertama, pelantikan wakil untuk perkara yang dibenarkan oleh syarat sahaja. Sebarang perkara yang bertentangan dengan agama Islam ataupun perkara-perkara syubhah, haramlah untuk kita untuk mewakilkan perkara tersebut. Yang kedua, memenuhi rukun yang syarat al-wakalah yang perlu kepada pewakil, wakil perkara atau barang-barang yang diwakilkan dan juga lafaz talak. Pewakil-wakil dalam perkara tersebut haruslah memenuhi segala rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, syarikat takaful yang beroperasi dan ejen yang dilantik mestilah sah di sisi undang-undang negara ataupun undang-undang agama Islam. Yang keempat, ganjaran atau yuran wakalah yang dikenakan mestilah berlandaskan konsep al-wakalah al-ajri dan dinyatakan dalam kontrak supaya tidak berlaku sebarang unsur penipuan ataupun riba. Yang kelima, pengendali atau wakil perlu bersikap jujur dan amanah dalam memberi perkhidmatan. Yang terakhir, pelantikan wakil tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan oleh syarak. Berdasarkan pengamalan industri takaful, syarikat merupakan al-wakil iaitu al-wakil kepada peserta sebagai pewakil, al-muwakil. Skim takaful atau dana yang diuruskan oleh syarikat adalah perkara yang diwakilkan iaitu al-muwakkal fi, dan akad di antara pewakil dan wakil adalah sebagai pengikat bagi memastikan mengikut prinsip al-wakalah. Seperti contoh, saya mewakilkan duit saya kepada syarikat takaful untuk jaminan masa hadapan saya. Saya sebagai al-muwakil, syarikat takaful sebagai al-wakil, duit yang diserahkan adalah sebagai al-muwakkal fi, dan akad antara saya dan ejen adalah sigoh, iaitu ijab dan qabul. Sekian, terima kasih. Seterusnya, model wakalah dalam takaful. Konsep wakalah dalam takaful ini ianya melibatkan dua aplikasi. Yang pertama, syarikat takaful dengan peserta takaful, dan yang kedua, syarikat takaful dengan ejen-ejen yang dilantik oleh syarikat. Ini terdapat dua produk yang utama, iaitu takaful am dan takaful keluarga. Takaful am ini ianya berlaku apabila seseorang peserta itu melantik ataupun memilih pengendali takaful sebagai wakil untuk menguruskan dana takaful am yang diberikan oleh peserta. Selain daripada takaful am, takaful keluarga turut digunakan dalam model wakalah. Dalam model ini, akaun pelaburan, akaun risiko dan juga yuran wakalah ini dibahagikan daripada sumbangan hasil daripada caruman peserta.
Jadi, aplikasi atau konsep wakalah ini berlaku apabila sebuah syarikat takaful itu bertindak sebagai ejen, iaitu wakil yang dilantik oleh peserta untuk menguruskan dana bagi tujuan kegiatan insurans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan subtopik berkaitan analisis al-wakalah dalam industri takaful. Berdasarkan penerangan terhadap model-model al-wakalah yang dibentang oleh sahabat saya tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa pelaksanaan takaful ini dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, terutamanya umat Islam. Selain itu, takaful ini merupakan antara alternatif kepada masyarakat sama ada Islam atau bukan Islam bagi menggantikan insurans konvensional. Pengaplikasian al-wakalah dalam model-model operasi takaful turut menyumbang kepada perkembangan industri takaful. Selain itu, pelaksanaan al-wakalah dalam industri takaful memenuhi rukun dan syarat al-wakalah berdasarkan pelaksanaan dalam model-model al-wakalah seperti yang telah dikemukakan. Tambahan pula, yuran al-wakalah yang ditetapkan dalam akad berdasarkan konsep al-wakalah bil ajr, iaitu memberikan upah kepada wakil. Dalam pada itu, konsep al-wakalah juga berlaku apabila syarikat takaful melantik ejen, iaitu wakil, bagi mempercepatkan dan memperluaskan perkembangan industri takaful dan juga memastikan ramai masyarakat dapat turut serta dalam skim takaful. Seterusnya, saya akan menerangkan subtopik berkaitan kelebihan al-wakalah dalam industri takaful pula. Untuk pengetahuan semua, pelaksanaan al-wakalah dalam industri takaful ini mempunyai kelebihan dan manfaat yang tersendiri. Dengan adanya al-wakalah dalam industri takaful, syarikat ini dapat memastikan perkembangan syarikat berlaku dengan pantas dan meluas hasil daripada pelantikan ejen-ejen syarikat tersebut. Ejen-ejen ini memainkan peran penting dalam tugasan ini untuk meluaskan lagi pasaran syarikat kepada pasaran antarabangsa. Di samping itu, ejen-ejen ini akan diberi upah sebagai ganjaran atas tugas yang diberikan yang sudah tentu dapat menaikkan lagi semangat dalam bekerja. Seterusnya, dengan adanya ejen-ejen yang berkualiti dan terbaik, penerangan terhadap produk-produk syarikat yang mahu diberikan dapat disampaikan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan nasihat dan panduan yang berguna kepada masyarakat. Selain itu, syarikat juga dapat menjangkakan kos dan keuntungan kerana penggunaan model al-wakalah. Syarikat takaful mengandalkan yuran al-wakalah dan sumbangan kasar peserta akan ditolak yuran al-wakalah dan dimasukkan ke dalam akaun peserta atau terus dimasukkan ke dalam dana risiko bergantung kepada jenis plan. Tambahan pula, syarikat takaful juga sudah mendapat pendapatan yang boleh digunakan untuk mengurus perniagaannya dan sebahagiannya dikira sebagai pendapatan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Aisyah Samad. Saya akan meneruskan lagi pembentangan tentang etika ejen dalam takaful. Terdapat banyak etika ejen dalam takaful. Termasuklah yang pertama, ejen mestilah bersifat benar dalam perniagaan. Ini kerana ejen mempunyai peranan dan tanggungjawab yang penting bagi memastikan proses berkaitan sijil takaful bagi pihak peserta dan pengendali takaful sentiasa telus dan betul. Mereka juga perlu jujur dalam menyatakan setiap perkara, termasuklah ketika melakukan promosi. Ia juga termasuk manfaat produk takaful yang mereka jual, harga yang mereka paparkan serta kelemahan yang mungkin ada pada produk yang mereka tawarkan. Perkara ini sangat penting kepada pelanggan kerana ianya boleh mengakibatkan kerugian kepada pelanggan. Ejen yang baik tidak akan berbohong dalam setiap apa yang mereka terangkan kepada pelanggan. Seterusnya, yang kedua, ejen mestilah bercakap secara berpada ataupun tidak keterlaluan adalah satu etika yang sebaiknya ada dalam diri setiap ejen. Hal ini kerana sekiranya mereka bercakap secara berlebih-lebihan, ia akan menyebabkan berlakunya penipuan. Sebagai contoh, ejen yang cuba ingin memperdaya pelanggan untuk mengambil produk yang mereka jual dengan kata-kata yang manis. Namun, kita sebagai pelanggan mestilah mengetahui bahawa tidaklah semua perkara dalam takaful ini akan dilindungi. Selain itu, yang ketiga iaitu amanah. Amanah yang diberikan oleh pelanggan dan syarikat pengelola takaful kepada setiap ejen mestilah dilaksanakan dengan baik. Ini kerana ia adalah tanggungjawab untuk diri mereka. Terkadang, nama baik takaful serta syarikat takaful akan terjejas hanya kerana sikap sesetengah ejen yang melakukan penipuan dan penyelewengan amanah. Impaknya ataupun kesan yang kita dapat lihat, perkara ini sekaligus merosakkan imej sistem kewangan Islam itu sendiri. Baiklah, yang keempat, ejen mestilah bijaksana dalam setiap perkara yang dilakukan. Ini kerana mereka selalu berhadapan dengan situasi yang tidak disenangi disebabkan oleh kehadiran mereka kepada pelanggan. Selalunya, pelanggan akan melihat ejen ini akan nampak hantu dan mereka terus berlari. Namun, ada juga sesetengah masyarakat yang sengaja menimbulkan situasi yang tidak baik dengan memaki, mencemooh dan cuba memperlekehkan ejen takaful. Oleh itu, sebagai seorang ejen yang mempunyai etika yang baik dan mereka juga perlu bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang kelima ataupun yang terakhir, sebagai ejen takaful, mereka mestilah peka dengan isu semasa.
Ejen perlu peka dengan perkembangan terkini persekitaran, khususnya aktiviti syarikat, operasi dan produk ataupun perkhidmatan atau pakej takaful yang dikeluarkan oleh syarikat supaya ianya dapat disampaikan kepada pelanggan dengan baik. Kita dapat lihat sebagai contoh, sewaktu penularan wabak COVID-19, terdapat syarikat takaful yang menyediakan pempasan khas sekiranya anda disangka positif menghidap COVID-19 dan ada juga sesetengah syarikat yang tidak menyediakan pampasan. Jadi, maklumat seperti ini harus diberitahu kepada para pelanggan dan juga bakal pelanggan yang akan ejen hadapi. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya di sini, al-wakalah ialah pelantikan secara kontrak untuk melantik seseorang mengurus sesuatu perkara atau pemberian kuasa kepada wakil. Dan wakil telah diberi kepercayaan penuh untuk mengurus sesuatu perkara yang telah dipersetujui bersama pewakil. Oleh itu, setiap wakil perlulah mempunyai sifat yang jujur dan amanah terhadap tugas yang diwakilkan kepadanya.